Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bertemu kembali dalam berita semasa. Malaysia memerlukan agenda perdagangan baru bagi membantu negara menguasai pendekatan yang lebih segar. Pembaruan itu perlu mengambil kira pembayaran gaji pekerja, sektor perdagangan yang setimpal untuk mewujudkan masyarakat kelas pertengahan yang kukuh. Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Liew Chun Tong berkata sektor perdagangan perlu memainkan peranan penting dalam mewujudkan tenaga kerja sihat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat Majlis Penasihat Perniagaan APEC yang pertama APEC 1 di Ibu Negara. Mesyuarat yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam merupakan platform penting untuk sektor swasta tempatan bekerjasama dengan 20 ahli ekonomi APEC dari pelbagai negara. Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini telah mengeluarkan surat setuju terima bagi perolehan 4 helikopter bersaiz sederhana model Agusta Wasteland 189. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, dalam kenyataan, 4 helikopter itu akan digunakan untuk mempertingkat pemantauan udara di kawasan sepadan negara, khususnya di Sabah dan Sarawak. Selain pertambahan aset, Maritim Malaysia turut diminta untuk meningkatkan pelaksanaan operasi bersepadu bersama agensi yang berkaitan bagi memastikan perairan negara kekal selamat daripada pelbagai ancaman jenayah. Peruntukan besar itu memastikan Maritim Malaysia mempunyai aset baharu yang berkeupayaan tinggi selain menyelenggara aset-aset sedia ada. Ia juga sebagai persediaan agensi untuk melaksanakan pengawasan dan operasi di zon Maritim Malaysia. 30 unit skuter elektrik musnah 100% dalam kebakaran di Taman Tasik Bandar Baru, Kuala Nerus. Ketua Balai Bomba Kuala Nerus, Penolong Kanan Penguasa Bomba Azmi Omar berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 6.19 pagi. 10 anggota BBP Kuala Nerus membantu memadamkan kebakaran. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sementara itu, pemilik operasi hiburan skuter Bandar Baru Kuala Nerus, Nazrin Salahuddin berkata, kesemua skuter tersebut sedang dalam proses untuk dibawa pulang selepas operasi hiburan selesai kira-kira 2 pagi. Namun, skuter berkenaan terpaksa ditinggalkan di lokasi itu berikutan masalah pengangkutan. Nilai kerugian dianggarkan hampir RM50,000. Saudara, seorang penuntut institusi pengajian tinggi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Seremban atas 2 pertuduhan melakukan perbuatan sumbang mahram dengan adiknya 3 tahun lalu. Tertuduh berusia 22 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datin Suritabudin. Menurut 2 pertuduhan yang dibacakan secara berasingan, tertuduh telah melakukan sumbang mahram dengan adiknya yang pada ketika itu berusia 12 tahun pada Januari dan Mac 2021 di kediaman mereka di Sikamat. Mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh juga dikenakan syarat tambahan agar tidak mengganggu mangsa dan melaporkan diri di Balai Polis berhampiran setiap bulan. Sebutan semula kes ditetapkan 18 Mac depan. Kementerian Dalam Negeri merampas 2,295 unit alat permainan seks dianggar bernilai RM70,000 menerusi 4 serbuan membabitkan Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan Perak bermula Januari sehingga 6 Februari lalu. Johor merekodkan rampasan paling tinggi iaitu sebanyak 2,012 unit kerana melibatkan stor simpanan. 4 pemilik perniagaan termasuk seorang lelaki dan 3 wanita warga tempatan berumur dalam lingkungan 30-an turut ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 7-1 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan ACMP 1984 dan Seksyen 292-A Kanun Keseksaan. Lebih 5,000 notis kesalahan berkaitan kesalahan di bawah penguatkuasaan larangan merokok di tempat makan dan kawasan bebas asap rokok dikeluarkan Jabatan Kesihatan di bawah Ops Gomo Asap di Terengganu sepanjang tahun lepas. Notis kesalahan dikeluarkan turut melibatkan kawasan Terengganu Bebas Asap Rokok TBAR. Jelas Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasimani Embong, daripada jumlah operasi dijalankan dari tahun 2023 sehingga sekarang, sebanyak 1,345 notis kesalahan dikeluarkan adalah di bawah Ops Gomo Asap. Itu melibatkan pemeriksaan di 3,022 kawasan tempat makan dan 1,805 di TBAR.
Baik saudara, berita semasa berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.